Seperti satu kebiasaan, rumah sewa yang sepatutnya mahal tiba-tiba menjadi murah, sering dikaitkan dengan kejadian yang menyeramkan. Ini karena tuan rumah seperti terdesak untuk mencari penyewa tanpa memaklumkan perihal yang berlaku di rumah tersebut, seperti yang berlaku di Section 2 Shah Alam. Namun kisah Besmai difahamkan rumah sewa di Shah Alam sebenarnya tidak benar seperti yang didakwa oleh pemilik dan jiran terdekat. Berikut kisah selengkapnya. Abang udah jumpa rumah yang sesuai untuk kita. Kalau tak ada masalah, hujung bulan ini kita pindah. Rasanya sesuai untuk kita berdua. Kalau ada saudara mara yang datang pun senang, sebab rumah tuh besar. Ujar Amil kepada istrinya, Niza. Rumah kat mana bang? Senang ke saya nak pergi kerja? Tanya Niza membalas cakap suaminya. Di kampung seberang sewanya pun murah, 400 ringgit sebulan. Rumah teres 2 tingkat. Masa pusing-pusing di kampung seberang? Abang ternampak papan tanda rumah untuk disewa. Tuan rumah pun tak banyak tanya, terus saja setuju bila abang cakap nak sewa. Malah dia tak minta apapun dulu duit pendahuluan macam orang lain. Lagipun tak seronokah duduk di rumah mak. Sekurang-kurangnya kita perlu berdikari, jelas Amil bersungguh-sungguh. Baru sebulan berkahwin, sememangnya Amil mahu hidup berdikari. Dia tidak mahu menyusahkan keluarga mertuanya apabila tinggal bersama. Lagipun dia perlu suasana yang tentram karena kerjanya sebagai pelukis membuatkan dia lebih senang berseorangan agar ilhamnya lebih kreatif. Cukup bulan, pengantin baru ini mengambil keputusan berpindah rumah. Biarpun keluarga mertuanya tidak berapa bersetuju, tetapi selepas menjelaskan sebab-sebabnya, mereka mengizinkan tambahan pula. Mereka bersetuju untuk sekerap mungkin baik menjenguk keluarga mertua. Seharian mengemas menyebabkan Amil dan istrinya keletihan malam itu. Ia tidur agak nyenyak, tetapi malangnya mata Niza tidak juga mau lelap. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dadanya rasa berdebar-debar yang alang kepalang. Sejenak dia memusingkan tubuhnya. Suaminya tidur begitu nyenyak sekali, siap berdengkur. Puas dia mengiring kiri dan kanan. Malangnya matanya tidak mau lelap. Sejenak Niza bangun dari perbaringannya. Dia mahu minum air bagi menghilangkan dahaganya. Semasa dia mahu meneguk air, serentak itu satu bunyi dentuman pintu agak kuat berbunyi. Dia menjerit ketakutan, matanya meliar. Puas dia memandang kiri dan kanan. Puas hatinya berpikir, kenapa pintu bilik air berdentum kuat, sedangkan bukan ada angin yang bertiup. Meremang bulu romanya, segera dia minum dan bergegas naik ke tingkat atas. Suaminya masih lagi tidur selena-lenanya. Malam itu sedikit pun dia tidak dapat melelapkan matanya. Kenapa mata saya yang nampak lembab? Tak tidur lena ke duduk rumah baru? Gurau suaminya. Entahlah bang, mata Niza tak boleh lelap walaupun seketika. Rasa macam ada mata yang mengintai dan melihat apa yang kita buat. Malam tadi pun, masa abang tengah nyenyak tidur, Niza turun ke bawah untuk minum air. Tak semena-mena pintu bilik air berdentum, tertutup dengan sendiri. Niza rasa tak sedap hati lah bang, tinggal di sini, jelasnya. Ada-ada sajalah Nizani, abang tak ada rasa apa yang ayang rasa. Agaknya ayang tak bisa lagi kok tinggal di rumah baru ha. Kalau ada hantu nak kacau, kejutkan saja abang. Taulah abang kungfu dia. Gurau Amil untuk menunjukkan gaya kungfunya. Abang ingat nak keluar hari ini, ada urusan dengan Hamid. Dia nak bincang mengenai pameran lukisan secara solo dengan abang. Insya Allah kalau jadi proyek ini, nampak gayanya kita berbulan madu di luar negara lah. Gurau Amil lagi bagi menyedapkan hati istrinya. Abang balik tak tengah hari ini?
Kalau balik saya nak masak lebih. Nanti tak adalah nak membazir sangat. Insya Allah. Kalau bincang lebih cepat, abang balik cepat, guraunya lagi. Malam itu, sekali lagi, Niza tidak dapat lagi melelapkan matanya. Puas dia berpusing kiri dan kanan, dan ketika mau turun ke tingkat bawah, dia nampak bayang-bayang seorang kanak-kanak kecil sedang melompat-lompat ruang tengah rumah. Gemetar hatinya, mana ada budak kecil tinggal di sini, pikir hatinya. Serentak itu, dia menggigil ketakutan dan pantas berlari mengunci bilik tidurnya. Gangguan demi gangguan dialaminya setiap hari, sehingga Niza jatuh sakit. Jika hari sebelumnya dia ternampak bayang kanak-kanak melompat-lompat di ruang tamu rumah, kali ini dia terpandang satu wajah yang mengerikan, dengan lidah yang tercelir dan rambut kusut masai. Wajah mengerikan itu terus memandang dirinya. Niza meracau-racau apabila terpandang wajah hodoh itu. Puas suaminya meminta bantuan Bomo, tetapi semuanya mengaku kalah. Kerana rumah yang mereka duduki itu agak keras. Seorang kawan memperkenalkan dirinya dengan Ustadz Amran. 3 hari 3 malam, Ustadz Amran mengobati istrinya, dan alhamdulillah sembuh sepenuhnya. Mengikut Ustadz Amran, roh wanita yang telah dilihat Niza telah lama berkeliaran di rumah tersebut kerana membunuh diri disebabkan tidak tahan didera suaminya. Dia telah mengelar pergelangan tangan anak kecilnya yang berusia 3 tahun kerana tidak tahan dengan sikap suami yang main kayu 3. Patutlah tuan rumah segera menyewakan rumah itu kepada Amil tanpa banyak soal. Rupanya tersimpan misteri yang tidak terungkap sebelum ini.